Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton agenda Awani. Digitalisasi adalah perkara yang amat penting untuk semua syarikat dalam era revolusi perindustrian 4.0 ini. Ia begitu penting sehingga dalam rancangan Malaysia ke-12 baru-baru ini pun kerajaan ada mengumumkan pelaburan awam dan swasta hampir 30 bilion ringgit untuk memperkasa dan memperluaskan liputan 4G di seluruh negara dan 15 bilion ringgit untuk membina infrastruktur 5G bergerak ke hadapan. Ini hanyalah satu contoh, banyak lagi yang diumumkan, tapi ramai antara kita yang tahu bahawa digitalisasi adalah perkara yang paling penting bergerak ke hadapan, khasnya jika anda memiliki syarikat, tidak kira saiz. Jadi kita mahu bincangkan hari ini cabaran digitalisasi. Dan perkataan itu kadang-kadang masih lagi menakutkan pemilik-pemilik perniagaan di luar sana. Khasnya PKS. Prosesnya yang mungkin rumit, yang mungkin memerlukan kos yang banyak. Apa yang kita boleh jangkakan berkenaan dengan proses ini yang menjadi satu keperluan sekarang. Hari ini dalam agenda Awani, saya mahu berbincang dengan Cik Wan Ahmad Kamal, Ketua Segmen Korporat Maxis, dan juga Ganimatullah Bava Baurudin, Ketua Pasukan Jualan Digital dan ISR untuk Sime Darby Industrial. Terima kasih Cik Wan dan juga Gani kerana menyertai kami. Terima kasih, Luqman. Saya mahu pergi ke Wan Kamal dahulu. Banyak yang diperkatakan tentang pengkomputeran awan atau cloud computing sebagai satu komponen yang penting dalam digitalization. Jadi untuk cloud computing ni Wan Kamal, apa yang boleh dijelaskan tentang apa yang orang ramai perlu tahu berkenaan dengan pengkomputeran awan ini? Ya, terima kasih Luqman. Ya. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada masa kini teknologi telah menjadi tunjang utama buat syarikat-syarikat dan organisasi di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Ya. Dan salah satu daripada teknologi yang sangat penting dan luas penggunaannya adalah cloud computing, yang mana penggunaannya telah dipercepatkan dengan kadar yang sangat tinggi semasa tempoh pandemik, iaitu apabila kita semua terpaksa bekerja dari rumah dan operasi perniagaan pun perlu menyesuaikan diri dengan keadaan semasa, iaitu daripada fizikal ataupun offline kepada online, ya Luqman. Ya. Walaupun jumlah penyedia cloud ataupun cloud providers yang ada di pasaran sekarang ini adalah agak banyak, namun ianya menjadi cabaran buat pemilik syarikat untuk memilih penyedia yang terbaik untuk transformasi cloud mereka. Malah banyak syarikat yang masih kurang berpengalaman dengan cloud dan mereka mempunyai mentaliti buat dulu, fikir kemudian, ataupun dalam bahasa Inggerisnya jump first, think later dalam pendekatan strategi cloud mereka, dan ini akan menyebabkan mereka berkemungkinan besar memilih penyelesaian yang hanya membantu mereka pada masa dan ketika itu saja, iaitu pendekatan yang bagi saya agak short term, ya Luqman. Ya. Semasa kebanyakan syarikat merancang untuk mendapatkan perkhidmatan cloud, mereka juga perlu memikirkan tentang keselamatan ataupun security, compliance, kemampuan aplikasi, kapasiti yang jika tidak dimiliki, ada kemungkinan besar akan menimbulkan masalah yang lebih serius pada masa hadapan. Jadi, untuk mengelakkan masalah ini daripada berlaku, pemilik syarikat perlu mengambil masa yang secukupnya untuk memilih dan memikirkan tentang pilihan cloud mereka dari segi kepakaran, dari segi network yang disediakan oleh cloud providers. Itulah sebabnya Luqman, di Maxis baru-baru ini kami melancarkan apa yang dipanggil sebagai Maxis Right Cloud, yang direka untuk membantu pengusaha dari segi kerumitan mendapatkan rangkaian cloud pada masa yang dan pada masa sama juga memaksimalkan potensi cloud mereka. Maxis Right Cloud menggunakan platform pengurusan yang agnostik yang memberikan penggunaan lebih pengawasan atau visibility, memberikan lebih insights, memberikan lebih kontrol untuk sumber cloud dan beban kerja cloud para pelanggan kami. Ini akan terbukti sangat penting terutamanya bagi syarikat-syarikat yang menggunakan lebih daripada satu penyedia cloud dan ingin satu platform tunggal untuk mengawasi potensi cloud mereka, ya Luqman. Kami di Maxis juga mempunyai bilangan kepakaran yang tinggi yang boleh membantu pada syarikat dari segi perancangan, pelaksanaan dan juga pengawasan platform cloud pelanggan-pelanggan kami. Ya Luqman.
Ya, saya mahu tanya yang seterusnya kepada Encik Gani. Encik Gani juga syarikat Sime Darby Industrial adalah salah satu pengguna sekarang cloud computing ini, sistem pengkomputeran awan. Sebagai pengguna cloud computing ini, seperti yang dimaklumkan sudah tentu banyak kelebihan dan manfaat yang diperoleh oleh kebanyakan syarikat korporat, malah syarikat-syarikat di semua peringkat juga. Sudah tentu pada mulanya sekurang-kurangnya ini bukan satu jalan atau pilihan yang mudah kerana ia satu migrasi yang agak besar. Apa yang membuatkan syarikat Sime Darby membuat keputusan untuk berpindah dari sistem lama dan akhirnya make the leap untuk menggunakan sistem pengkomputeran awan? Perjalanan Sime Darby Industrial dalam proses transformasi digital ini bermula sejak 3 tahun dahulu. Sebagai syarikat GRC, kami telah lama sedar kepentingan dalam mengubah proses kerja kita dan tidak berada di takuk lama. Dunia kini semakin pantas berubah dan kami sendiri perlu berubah mengikut aliran digital yang kini pesat mengembang. Sebagai organisasi, kita sering perlu melihat jangkaan masa hadapan di manakah kita akan berada 3 ke 5 tahun akan datang dan di manakah pesaing kita akan berada dan bagaimanakah kita boleh tingkatkan lagi kepuasan pelanggan dalam alam digital ini. Salah satu pain point yang kita hadapi adalah kitaran invoice di mana jurutera kami atau technician kami yang pergi kepada tempat pelanggan kami untuk servis jentera-jentera berat ini terpaksa mengisi borang dan melihat apakah mereka telah melakukan dan kembalikan borang tersebut kepada branch-branch mereka esok harinya dan semua data ini terpaksa dimasukkan oleh kerani secara manual ke dalam sistem ERP kami. Dan proses ini menyebabkan kitaran invoice akan keluar hanya seminggu atau 2 minggu kemudiannya. So ini merupakan satu masalah yang besar pada kami untuk mendapatkan invoice pembayaran daripada pelanggan-pelanggan kami. Dari sini, dalam proses transformasi ini, semua kertas digantikan dengan aplikasi mobile. Kini, juruteknik kami atau technician kami hanya perlu key in semua data-data ke dalam mobile aplikasi dan data ini terus akan dihantar kepada cloud. Daripada situ, semua data ini akan terus masuk ke dalam sistem ERP kami tanpa perlu kerani key in kerana kami menggunakan suatu sistem iaitu dipanggil RPA, Robotic Process Automation. Dan semua data ini akan dimasukkan secara terus ke dalam sistem ERP kami. Di sini kita boleh lihat invoice kami yang dahulunya memakan masa seminggu ke 2 minggu kini boleh dikeluarkan hanya dalam kurang daripada sehari. Sekarang kita ada lebih daripada 500 peranti iaitu tablet yang kami berikan kepada seluruh technician kami di seluruh Malaysia dengan kerjasama dengan Maxis untuk menjayakan projek ini. Sudah tentu itu destinasinya Gani. Permulaan perjalanan itu kadang-kala lebih menakutkan khasnya bagi syarikat-syarikat yang lebih kecil. A bit intimidating bak kata orang. Untuk mereka memulakan perjalanan digitalisasi ini yang melibatkan cloud computing dan sebagainya. Wan Kamal, adakah meyakinkan organisasi untuk melihat cloud computing ini sebagai satu keperluan sekarang adalah cabaran yang terbesar dihadapi oleh syarikat perusahaan? Ya, Lokman ya. Mungkin pertama sekali saya ingin memaklumkan berkenaan dengan tinjauan yang telah dilakukan oleh pihak IDC, Infobrief tentang Digital Transformation in Malaysia 2020, di mana terdapat sekitar lebih kurang 60% syarikat-syarikat yang menyatakan bahawa mereka telah pun menggunakan sekurang-kurangnya 2 ataupun hingga 4 penyedia cloud providers. Bagi kami di Maxis, ini adalah perkembangan yang sangat positif kerana ternyata organisasi di Malaysia telah ada awareness dan mengenal pasti bahawa cloud mempunyai banyak kelebihan ya untuk membantu perniagaan mereka sama ada dari segi cost, business continuity, scalability, flexibility dan juga dari segi penambahan productivity. Namun begitu Oman ya, setiap perniagaan tidak sama antara satu sama lain dari segi aspek transformasi digital mereka, persaingan, perancangan sama ada jangka pendek atau jangka panjang dan juga cabaran pain points semasa yang perlu diatasi oleh syarikat-syarikat tersebut. Dan antara cabaran-cabaran yang sering dihadapi oleh syarikat-syarikat termasuklah yang pertama Nukman dari segi kurang pemahaman kemahiran tentang cloud punya teknologi ataupun teknologi cloud ya. Yang kedua kesedaran tentang kepentingan end-to-end security.
Yang ketiga, bagi mereka yang telah menggunakan pula, terdapat lebih kurang 90% ini daripada IDC menyatakan bahawa mereka tidak dapat memaksimalkan potensi cloud sepenuhnya. Mereka gunakan cloud tetapi tidak dapat extract the full potential of the cloud. Jadi bagi mereka yang perlu meyakinkan pihak atasan tentang kelebihan cloud ini, antara kaedah yang perlu diambil adalah yang pertama bagi pihak majlis, pastikan bahawa pihak atasan ini diberikan informasi yang tepat tentang kelebihan cloud. Amat penting bagi pihak atasan ini mempunyai awareness dan exposure tentang cloud computing berbanding dengan perkhidmatan tradisional IT. Yang keduanya, Lokman pihak atasan diberikan butir-butir pengalaman references ataupun use cases pelanggan-pelanggan lain yang telah berjaya dalam pelaburan dan implementasi cloud mereka. Yang ketiga pula, pihak atasan diberikan perancangan yang menyeluruh tentang pelaksanaan cloud mereka, bukan secara piecemeal ataupun secara short term. Bagi kami, sekiranya pihak atasan diberikan maklumat yang tepat, terkini, kemungkinan besar mereka tidak akan teragak-agak untuk melabur dalam cloud yang nyata memberikan banyak kelebihan yang sangat besar kepada pengguna-pengguna seperti mana yang telah diceritakan oleh Encik Gani tadi daripada Sime Darby Industrial. Nukman. Anda kembali bersama Agenda Awani, saya Luqman Haris. Digitalization atau digitalisasi adalah sesuatu yang perlu bagi semua syarikat sekarang. Dan antara komponen utama digitalization ini sudah tentu adalah cloud computing atau pengkomputeran awan yang kerap kita dengar sekarang. Tapi jika anda pemilik syarikat, apa cabaran yang anda boleh jangkakan dan apa faktor yang anda boleh ambil kira untuk melakukan perpindahan, migration yang agak signifikan ini untuk memastikan bisnes anda kekal relevan selepas ini? Saya mahu bincang bersama dengan Wan Ahmad Kamal, Ketua Segmen Korporat Maxis, dan juga Ganimatullah Bava Baurdin, Ketua Pasukan Jualan Digital dan ISR untuk Sime Darby Industrial. Saya mau pergi ke Wan Kamal. Wan, setelah syarikat sudah pun memilih untuk berpindah menggunakan cloud computing, bagaimana ia bermula, prosesnya? Di bahagian operasi mana dalam syarikat yang diberi tumpuan untuk memulakan migrasi ke sistem pengkomputeran awan ini? Ya, Lokman terima kasih. Berdasarkan pengalaman kami di Maxis tidak ada penyelesaian tunggal yang terbaik untuk semua. Atau dalam bahasa Inggerisnya, there's no one size fits all for all cloud solution for everyone. Sebabnya ialah setiap organisasi mempunyai keperluan yang berbeza dan titik permulaan yang agak berlainan. Namun, syarikat-syarikat tidak perlu membebankan IT department mereka untuk mempunyai kepakaran kemahiran yang tinggi dan lengkap dalam bidang cloud ini. Sebaliknya, apa yang perlu mereka lakukan ialah memilih rakan niaga ataupun business partner yang dipercayai ataupun trusted partner yang mempunyai pengalaman dan kepakaran yang mendalam yang dapat memberi khidmat nasihat tentang strategi, pengurusan kos, pengurusan migrasi, peningkatan keselamatan atau security dan sebagainya. Memilih penyedia rangkaian cloud yang tepat bermula dengan bertanyakan soalan-soalan relevan kepada bakal-bakal cloud providers. Sebagai contohnya, Luqman antara soalan-soalan yang patut ditanya oleh syarikat di Malaysia ini adalah apakah kemahiran dan kelebihan yang boleh diberikan oleh cloud providers kepada saya? Mengapa saya perlu meletakkan kepercayaan kepada anda untuk menyimpan dan menguruskan data saya dan juga data pelanggan-pelanggan saya? Bagaimana pula anda menguruskan aspek cyber security dalam perkhidmatan cloud anda? Adakah anda mempunyai kecekapan dan fleksibiliti untuk mengurangkan kos saya tetapi pada masa yang sama menambahkan produktiviti kerja saya? Dan bagaimana pula dengan penyediaan perkhidmatan after sale support supaya saya tidak menghadapi masalah dalam perkhidmatan cloud saya? Inilah antara soalan-soalan asas yang mana bagi pihak Maxis perlu ditanyakan kepada penyedia-penyedia cloud untuk memastikan bahawa setiap pengguna dapat menilai tentang kemahiran dan commercial value yang diberikan oleh cloud providers ini, Lokman. Kita bercakap berkenaan dengan cloud providers. Kita tahu banyak syarikat yang menyediakan perkhidmatan yang sama, cloud computing, pengkomputeran awan di pasaran sekarang. Dan Gani, Sime Darby Industrial kini sedang menggunakan AWS, Amazon Web Services, tapi perkhidmatan disediakan oleh Maxis. Jadi bagaimana proses ini? How does it work, Gani? Ceritakan kepada kami. Baik, Cik Luqman. Dalam transformasi digital ini, salah satu tonggak utama bagi setiap syarikat adalah
e-commerce, iaitu platform pembelian online. Kita tidak boleh nafikan betapa pentingnya pembelian online kini, lebih-lebih dalam situasi pandemik yang kita berada sekarang. Industrialvalley.com merupakan salah satu laman e-commerce yang kami telah bangunkan yang bertumpukan kepada perjualan alat ganti dan mesin jentera berat secara online. Ini merupakan satu platform yang pertama sejenisnya yang telah lancarkan 3 tahun dahulu. Bagi sesebuah laman e-commerce, yang penting adalah uptime, accessibility, reliability dan security. Sebagai platform, ia perlu berfungsi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Oleh itu, kami memerlukan infrastruktur yang kukuh yang dapat menampung semua ketetapan kami. Jika dilihatkan secara teliti, Lokman, e-commerce adalah satu platform yang lebih kurang bermusim juga. Dia ada keadaan yang tinggi dan keadaan yang low time di bawah. Melihat semua ini, kami berpendapat menggunakan cloud amat penting bagi pembangunan industrialvalley.com. Maxis yang juga merupakan partner kepada AWS, kami memerlukan rakan yang memahami keperluan kami dan mempunyai kebakaran dalam bidang AWS dan juga mempunyai sokongan yang mantap. Jika kita lihat, sekarang ni Maxis telah berubah daripada sebuah syarikat telekomunikasi kepada satu syarikat digital one-stop center. Melalui proses yang telah ditetapkan oleh pihak kami pun telah bekerjasama dengan beberapa vendor dan kami melihat Maxis sebagai partner yang sesuai kepada kami kerana mereka mempunyai kepakaran dan bukan sahaja sebagai vendor tapi mereka bekerjasama dengan kami sebagai rakan kongsi dan melihat semua aspek yang perlu dilakukan untuk menjalankan implementasi yang bertetapan dengan syarat-syarat AWS dari pelbagai sudut termasuk security. Kerjasama bersama Maxis ini telah banyak membantu kami melaksanakan plan e-commerce yang bertepatan dengan apa yang kami rancangkan serta meletakkan batu asas untuk pembangunan seterusnya. Tapi sudah tentu seperti yang kita sudah sebut, perjalanan itu, the journey is quite daunting. Perjalanan itu mungkin sesuatu yang mungkin agak menakutkan dan membimbangkan bagi syarikat-syarikat di luar sana kerana ia melibatkan migrasi penuh dan secara drastik. Wan Kamal, apa yang syarikat perlu pertimbangkan sebelum mereka migrasi dan berpindah ke sistem cloud computing ini? Ya, Lokman, bagi kami di Maxis, cloud transformation ataupun transformasi cloud adalah salah satu daripada building blocks yang sangat penting dalam transformasi digital syarikat-syarikat dan organisasi di seluruh dunia, termasuk juga di Malaysia ini. Transformasi digital bukan sahaja melibatkan teknologi, tetapi ia juga melibatkan proses, people ataupun tenaga kerja, dan ini secara langsung dan tidak langsung melibatkan perubahan dari segi budaya kerja ataupun culture, governance dan juga dari segi human capital. Oleh itu adalah amat penting bagi syarikat perusahaan melihat secara lebih meluas dan memikirkan tentang matlamat jangka pendek dan jangka panjang dari segi cloud transformasi mereka dan juga dari segi kawalan keselamatan ataupun security measures dan juga pematuhan standard ataupun compliance to the regulatory standards yang berada di Malaysia ini. Ini akan membolehkan proses transformasi digital mereka akan menjadi lebih efektif, lebih cekap dan lebih menguntungkan, Lokman. Anda kembali bersama Agenda Awani, saya Luqman Haris. Pengkomputeran awan atau cloud computing adalah salah satu komponen terpenting dalam perjalanan digitalisasi setiap syarikat. Tapi masih banyak syarikat yang mungkin ragu-ragu atau khawatir, bimbang berkenaan dengan cabaran yang mereka akan hadapi. Dan sama ada ia akan memberikan pulangan migrasi yang besar ini yang mungkin mengambil masa akan memberikan pulangan yang berbaloi. Jadi bagaimana kita ingin anda boleh maksimalkan pulangan daripada migrasi ke pengkomputeran awan? Saya mau bincang bersama dengan Cik Wan Ahmad Kamal, Ketua Segmen Korporat Maxis dan juga Ganimatullah Bava Baurdin, Ketua Pasukan Jualan Digital dan ISR di Sime Darby Industrial. Wan Kamal, berdasarkan satu kajian iaitu Laporan Transformasi Digital di Malaysia, IDC Info Brief 2020, yang mana mendapati 93% syarikat berskala besar dan korporat tidak mendapat manfaat
atau kelebihan yang sewajarnya daripada penggunaan sistem cloud computing. Apa kemungkinan berkenaan dengan mengapa ia berlaku? Mengapa ini berlaku? Okey, perkara ini tidak unik di Malaysia sahaja, Lokman, ya. Menurut tinjauan IDC Worldwide Black Book tahun 2020, ya, banyak organisasi yang bersikap agak agresif dan ambisius, ya, untuk melabur ke arah teknologi baru untuk memperoleh kelebihan daya saing tanpa memikirkan tentang kelebihan benefit teknologi yang dilaburkan. Ini kerap terjadi kerana kesukaran yang dihadapi oleh pihak pengguna semasa migration to cloud, kekurangan tenaga kerja dan juga pemahaman tentang perkhidmatan cloud secara menyeluruh ataupun dari segi totaliti. Dan banyak juga organisasi di Malaysia, ya, masih di tahap ad hoc ataupun agak optimistik dari segi kematangan cloud ataupun cloud maturity. Mereka masih berada di tahap permulaan dalam membiasakan diri dengan amalan terbaik ataupun best practices yang dipraktiskan oleh syarikat-syarikat terbesar di dunia. Berdasarkan pengalaman kami, Lokman, kami merasakan bahawa pelaburan terhadap transformasi digital perlulah lebih strategik dan lebih taktikal untuk memaksimalkan potensi cloud yang boleh diperolehi oleh syarikat-syarikat dan organisasi. Ini bermaksud adalah amat penting bagi syarikat untuk mengamalkan atau adopt apa yang dipanggil sebagai cloud right strategy daripada cloud first strategy. Okay. Sime Darby Industrial, Gani, antara syarikat yang sudah memulakan perjalanan digital ini seperti yang Gani kongsikan sebentar tadi. Jadi di peringkat ini, apa seterusnya untuk proses perjalanan digital Sime Darby Industrial? Ya, Lokman, perjalanan kami masih jauh dalam transformasi digital ini. Masih ada banyak lagi yang perlu kami laksanakan dalam plan ini. Ini kami pun telah ada satu platform, kami telah stablekan platform tersebut. Jadi langkah seterusnya adalah bagaimana contoh kita boleh gunakan 5G dalam kitaran penjualan kami. Bagaimana kami dapat menggunakan big data, analisis ramalan, predictive analysis, blockchain technology dan analitik dalam proses seharian kami di Sime Darby Industrial. Sebenarnya kami telah mulakan beberapa proses ini dan kalau jika dilihatkan dalam AWS services, terdapat banyak lagi servis yang kami belum lagi menggunakan dan adalah dalam perancangan kami untuk masa depan, terutama dalam bidang cloud computing. Jika dilihat di sini, yang pentingnya adalah customer satisfaction. Bagaimana kita dapat mewujudkan satu situasi untuk pelanggan kami untuk bertransaksi dengan kami yang kini secara offline kepada online. Bagaimana kami dapat melakukan satu seamless experience untuk mengubah customer kami daripada offline kepada digital. So ini yang kita perlu lakukan seterusnya dengan menggunakan teknologi digital yang sedia ada. Sebagai contoh, saya memberikan Sime Darby Industry telah melancarkan satu inisiatif dipanggil Parts on Wheel. Ia merupakan truk yang telah dibuat sesuai untuk membawa alat ganti terus kepada pelanggan kami. Melalui analisis sebelum-sebelumnya yang kami lakukan, kami dapati bahawa pelanggan yang sedia datang kepada cawangan-cawangan kami tidak perlu lagi datang, malah kami melakukan satu servis melalui Parts on Wheel untuk kami terus sampai kepada pelanggan. Truk ini dilengkapi dengan GPS dan dikawal selia daripada head office. Jika pelanggan memerlukan alat ganti, kami akan terus menghubungi melalui sistem kami yang akan berikan notifikasi kepada pemandu tersebut dan pemandu tersebut boleh terus boleh kepada tempat pelanggan kami melalui map ataupun GPS yang kami telah sediakan. Dan lebih banyak lagi implementasi begini yang boleh dilakukan yang sedang akan lakukan. Akhir kata, plan kami melibatkan lebih lagi perkembangan yang menarik. Dan final say, the sky is the limit. Wan Kamal, pengkomputeran awan ini, cloud computing ini hanyalah satu komponen daripada the whole digitalization journey, perjalanan digitalisasi. Ia mungkin antara komponen yang paling penting. Tapi saya mahu melihat gambaran besar. Kita zoom out sedikit. Cita-cita untuk menjadi negara yang digitally driven, didorong secara digital. Dan sudah tentu Maxis sebagai salah satu penyedia telekomunikasi paling utama Malaysia, bagaimana Maxis mengembangkan cita-citanya untuk membantu negara lebih menjadi digitally driven, didorong secara digital?
Ya Luqman ya, memang benar matlamat Maxis adalah untuk mempercepatkan penggunaan digital di Malaysia yang mana selari dengan komitmen kami untuk membantu agenda digital negara. Matlamat kami adalah untuk membantu peniaga-peniaga di Malaysia menyesuaikan diri dengan perubahan landscape perniagaan yang pesat dengan menyediakan teknologi terbaru, model perniagaan terbaru dan pemikiran terbaru melalui tawaran menyeluruh kami ataupun yang dipanggil sebagai Maxis Converge Offerings. Kami mampu dan telah membuktikan keupayaan dan kelebihan kami untuk menjadi rakan niaga terbaik ataupun trusted partner bagi pihak enterprise, PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana dan juga sektor awam melalui value proposition dan solution portfolio kami yang menyeluruh, modern iaitu menggunakan next generation network yang dibina oleh rangkaian network infrastruktur yang terbaik di Malaysia. InsyaAllah kami berada di posisi yang sangat baik untuk menyediakan platform teknologi terkini kepada pelanggan kami untuk memberikan mereka kelebihan dari segi daya saing supaya mereka always be ahead dalam perniagaan mereka ya, Uman. Okay. Kita harap perjalanan negara bukan sahaja syarikat atau sektor korporat, perjalanan negara untuk menjadi digitally driven atau didorong secara digital akan menjadi realiti di negara kita tidak lama lagi. Terima kasih Wan Ahmad Kamal, Ketua Segmen Korporat Maxis dan juga Ganimatullah Baba Baudin, Ketua Pasukan Jualan Digital dan ISR untuk Sime Dabi Industrial. Terima kasih kepada anda menonton agenda Awani kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.